Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan hanya saja memulai. Itu. Muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan hanya saja memulai yang punya karangan. Dia kalau Arab dia kata musannif. Tu urut baca kan. Qala al-musannif, berkata musannif. Musannif tu bahasa Arab. Kalau terjemah dia ni, yang punya karangan. Dia terjemah Melayu tu. Dan hanya saja memulai yang punya karangan. Bila disebut punya karangan dalam kitab ni, ialah Imam Sanusi. Sebab kitab ini dia menterjemahkan daripada kitab Matan Ummil Barahin. Karangan bagi Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Imam Sanusi ni ulama hebat. Matan Ummul Barahin ni menjadi pegangan dan sandaran dan manhaj bagi para ulama-ulama dulu di dalam menulis sifat 20. Mereka mengikut cara Imam Sanusi. Sebab tu banyak kitab-kitab sama ada di negara Arab ataupun di tempat kita, di Nusantara kita ni, mereka menterjemah kitab daripada kitab Matan Ummul Barahin atau mereka mensyarah. Kalau tempat kita syarah dalam bahasa Melayu, kalau di negara Arab mereka syarah dengan kitab Arab. Sehingga popularlah dengan sifat 20. Yang mempopular sifat 20 ni Imam Sanusi. Bukan dia mempopular. Dan oleh kerana Matan Ummul Barahin ni kitab yang paling top, tak ada siapa nak dilawan cara susunan dia. Sehingga ulama memilih untuk mensyarah Matan Ummul Barahin. Dan ulama-ulama memilih untuk menterjemah Matan Ummul Barahin dengan sebab sistem manhaj yang dia buat. Maka jadi ulama-ulama pakat terjemah ikut cara dia. Mana? Cara dia ialah 20 sifat. Kalau ikut pendapat yang kuat, Abu Hasan Asy'ari hanya 13. Wujud sampai kalam. Tapi oleh kerana pakat duk terjemah kitab Matan Ummul Barahin, jadi terpaksa mengikut cara Imam Sanusi, iaitulah dengan 20 sifat. Sehingga terkenallah sifat 20. Jadi kita mengaji malam ni kitab syarah bagi Matan Ummul Barahin. Dikarang oleh ulama Aceh. Ni ulama Aceh nak kita mengaji ni. Selalunya patah ni, tapi yang ni ulama Aceh. Baik. Nak abang kata hebatnya Imam Sanusi, hebatnya sifat-sifat 20 ni. Hak kita mengarang boleh apa? Cetak setahun lepas tu tak ada. Tak ada siapa nak mengaji. Tu. Buat apa kitab dulu ni berkat.
Imam Sanusi ni umur 16 tahun dah wali. Kita 16 tahun duk terbang atas motor. Dia 16 tahun wali. 16 tahun wali. Tu. Tahap nak jadi wali tu umur berapa kita tak tahu. Hafal Quran pada kecil lagi. Sehingga ulama sorok dia. Takut kena penyakit ain. Oleh kerana orang memandang dia. Banyak mata-mata yang memandang. Jadi dia ada satu penyakit. Dia penyakit ain. Jadi ulama sorok dia. Sebab apa? Dia terlalu hebat. Umur 16 dah hebat dah. Ulama sorok dia. Tak bagi dia keluar. Sehinggalah sampai dia agak dewasa sikit. Baru ulama benarkan dia keluar daripada rumah. Ini Imam Sanusi. Jadi kita mengaji kitab ni. Berasaskan Matan Ummul Barahin. Bagi karangan Imam Sanusi. Baik. Bagi kenal tuan kitab kita mengaji dulu. Dan hanya sahaja memulai yang ampunya karangan. Imam Sanusi ni dia mula-mula kitab Ummul Barahin dengan membahagi hukum akal. Hukum akli. Dia tulis start macam tu. Kalau siapa hafal dia tahu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa'lam. Terus itu. Saya hafal pada kecil itu. Annal hukmal akli yanhasiru fi salasati aqsam. Al-wujud. Dia tulis Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa'lam. Annal hukmal akli. Terus hukum akal. Jadi kenapa dia mula dengan membahagikan hukum akal dalam kitab Matan Sanusi, Matan Ummul Barahin, dan juga sehingga ulama-ulama lain pun macam tu juga. Bila kita tengok dalam kitab tauhid, mereka akan mulakan hukum akal. Tak mula dengan hukum syarak, hukum taklifi. Sebab hukum taklifi ni dia banyak babit dengan fiqh. Tu. Walaupun dia ada dalam ni, tapi dia lebih bincang luas dalam ilmu fiqh. Wajib, haram, sunat, makruh tu. Itu hukum taklifi. Tapi dalam ilmu tauhid, dia akan mulakan dengan hukum akal. Kerana apa? Syekh terus mula dengan membahagikan hukum akal. Kalau kita bahasa kampung, hukum akal wajib, mustahil, harui. Bukan harus, harui. Tu. Bahasa kampung. Yang lama ke apa tak tahu lah. Wajib, mustahil, harui. Tu. Tapi nanti dulu. Bagi dengar mula. Apa hukum akal ni? Wajib, mustahil, harus. Kerana bahawa mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi zat Allah. Apa yang wajib bagi Tuhan. Dan barang yang harus. Dan barang yang mustahil. Sebab dia nak kenal Tuhan ni. Dia kan boleh kenal Tuhan. Tuhan tak boleh kenal dia. Hakikat kunhi zat dia tak boleh siapa kenal. Dia kita duk mengaji ni. Kenal sifat-sifat dia. Tu. Sifat-sifat tu ada sifat-sifat yang wajib. Yang wajib bagi Allah. Dan ada sifat-sifat yang mustahil. Dan ada sifat yang harus. Jadi wajib harus. Wajib mustahil harus ni bukan wajib mustahil harus ada pada akal. Tu. Sehingga ada orang dia buat reti tapi dia tak reti tapi dia buat reti. Orang hebat. Hebat. Dah jadi mufti di negeri Pasang Berdebu. Dia kata apa? Puak ni dia kata Tuhan wajib bersifat 20 ni. Habis tu kalau Tuhan tak sifat 20, Tuhan berdosa. Tu. Dia punya buat lawak. Mana murid kata tu hebat dah. Tuhan wajib bersifat dengan sifat beberapa sifat. Sifat kemalan. Mana Tuhan wajib bersifat? Mana kalau Tuhan tak sifat, Tuhan berdosa masuk neraka. Kita hak mengaji ni gelak. Gelak dekat dia. Hak wajib kalau tak buat berdosa tu wajib syarak. Tu wajib semayang tu.
Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat ni bukan wajib syarak, wajib akal. Makna apa? Akal tak terima kalau Tuhan tak ada sifat tu. Ni kita nak ngaji hukum akal malam ni. Tapi nak jumpa lagi tak tahu lah. Bukan orang biasa-biasa. Mesti pasang berdebu. Pasang berdengung debu. Pasang berdengung. Tak tahu siapa lah. Saya bubuh lah. Jangan tuan-tuan teka pula bagaimana lah. Nampak kata orang hebat dah. Dia buat lawak. Ini ada duk paksa Tuhan. Tuhan wajib bersifat dengan sifat-sifat 20. Kalau itu kalau Tuhan tak bersifat, Tuhan berdosa. Tu wajib apa hak berdosa? Tu wajib syarak. Siapa tak semayang berdosa? Tu ya. Ni wajib sifat Tuhan bersifat dengan sifat ni. Bukan wajib syarak, wajib akal. Apa mana? Akal tak terima kalau Tuhan tak ada sifat-sifat ni. Itu yang ulama akan sebut. Dan kita dah lepas dah ni. Kita dah lepas dah. Dia sebut apa? Hukum syarak taklifiyah. Hukum wada'. Hukum adat. Habis dah ni. Ingat tak tahu lah. Habis dah. Disebut habis dah. Dia kita ni cerdik. Lepas tu malam ni baru kita duk mengaji. Mengaji hukum akal. Hukum akal ni dia lah. Supaya apa? Supaya hak tu yang kita nak bincangnya tu. Yang lah sekali lah. Hak tu yang kita nak bahas. Dia tak nak beza sampai macam tu. Sebab tu kita sendiri pun kadang tak nak beza kita sendiri. Antara hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Di belakang rumah kita, pokok rayan, keluar buah cempedak. Orang main cerita kat kita. Mustahil tak? Pokok rayan keluar buah cempedak. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil apa? Kita bukan tahu mustahil apa. Ham seluk muang aku. Ada pula pokok rayan, keluar buah cempedak. Pokok cempedak keluar buah rayan. Dia tak kata mesti adat, mesti akal. Dia kata apa? Tak masuk akal langsung. Hang gila ke apa? Bila berkait dengan akal, makna dia kata hukum akal. Pokok durian keluar buah cempedak. Bukan mustahil. Bukan mesti akal. Mesti adat. Adatnya pokok durian keluar buah durian. Tapi akal ni nak kata pokok durian keluar buah cempedak. Salah apa? Siapa yang tak ada akal? Yang dia kata apa? Tak masuk akal langsung. Ada pula pokok durian keluar buah cempedak. Dia yang tak ada akal. Takkan akal yang tak boleh fikir. Akal yang tak boleh terima pokok durian keluar buah cempedak. Tuhan boleh buat tak? Nak tanya. Boleh ya. Mesti apa? Mesti adat. Adatnya pokok durian keluar buah durian. Tu kita sendiri nak beza tak boleh. Antara hukum akal dengan hukum adat. Sebab tu nanti Imam Haramain kata apa? Siapa tak kena hukum akal, tak ada akal. Ulama tambah, bahkan gila. Sama je tak ada akal gila tu. Tapi kata tak ada akal tak boleh, kata gila tu aku marah tak? Siapa-siapa yang tak kena hukum akal, dia tak ada akal. Bahkan gila. Gila tarang mana nanti tengok. Kita biasa tak apa nak mengaji, kita terkejut dengar. Kita apa duk mengaji. Sebab kita bukan macam orang dulu. Orang dulu dia mengaji kemas seluruh. Orang dulu tak gugat. Akidah tak bukan macam lah ni. Kita ni kemas je. Sembang kemas. Tapi bukan macam orang dulu. Orang dulu mutat-mutat tak apa nak ada. Lah ni mutat lama. Tapi tuan kemas. Sembang kemas. Baju kemas. Semangat tak kira dah. Orang dulu jangan. Penjajah dia lawan. Buat apa? Jati diri dia kuat. Tauhid dia kemas. Sifat 20 tu kemas. Berkesan dah. Mai zaman kita ni macam-macam. Ni zaman merepek. Merepek macam-macam. Tu. Ni kalau tengok dalam YouTube lah, TikTok lah, macam-macam. Macam-macam fatwa. Tu. Malah nak sebut lah. Ni, Ashabul Kahfi Kristian lah. Macam-macam. Jangan tanya. Nak tanya ni pas mayang. Jangan nak tanya. Tapi kena bayar. Ashabul Kahfi Kristian. Baik.
La ni orang alim dikata jahil, orang jahil dikata alim. Dulu orang alim suruh orang jahil mengaji. La ni orang jahil suruh alim mengaji. Zaman la ni kan. Oh, bukan main. Netizen. Syekh pergi mengaji lagi. Azaidus tu mengaji mana? Suruh dia mengaji lagi. Bukan main tuan tu. Suruh Ustaz Azaidus mengaji. Suruh Syekh Nuruddin mengaji. Tu. Bukan main. Orang jahil suruh orang alim mengaji. Tu akhir zaman. Nabi kata dah. Nabi kata akhir zaman ni. Yusaddaqu fihal kazib. Orang yang dusta cakap dikatakan benar. Tu. Wa yukazzabu fihal sadiq. Dan orang yang cakap benar dikatakan dusta. Orang cakap betul, dia cakap mengikut mazhab, dikatakan dusta. Menipu. Dan macam-macam. Ni akhir zaman. Kita duduk di akhir zaman. Tak kira ustaz mana, tak kira lah kan. Dia cakap betul-betul lah. Duduk suruh ustaz mengaji. Suruh mengaji lain. Oh, bukan main komen tu. Suruh mengaji. Dia tu apa, dia tak tahu. Kerana bahawa mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi zat Allah. Yang wajib adalah sifat yang mesti ada dekat Tuhan. Bukan mana mesti, mana kalau Tuhan tak ada sifat tu, Tuhan berdosa. Bukan. Itu wajib syarak. Mana apa? Akal tak terima kalau Tuhan tak ada sifat-sifat tu. Jadi apa dia? Hukum akal. Dan barang yang harus dia ada. Dia panggil benda tu harus bagi Tuhan. Tapi kita pergi kata wajib. Ni pun masalah. Sifat Tuhan ni wajib. Kita pergi kata harus. Masalah. Sifat Tuhan tu wajib. Kita pergi kata mustahil. Masalah. Sifat tu harus. Pergi kata wajib. Masalah. Sifat tu harus bagi Tuhan. Tapi kita pergi kata mustahil. Masalah. Dan sifat tu mustahil. Pergi kata wajib. Lagi masalah. Dan sifat tu mustahil. Tapi dikatakan harus, boleh? Mana? Mustahil. Tapi dikatakan wajib, mana? Tuhan duduk di atas arah. Bukan istiwa, duduk di atas arah. Istiwa memanglah kita beriman. Istiwa al-arsh memang dalam Quran sebut. Tu wajib beriman. Tapi duduk di atas, duduk bersila. Duduk apa lagi? Duduk di singgah sana arah. Itu mustahil. Tapi dia kata wajib sebab apa? Quran sebut. Quran bukan kata bersila. Quran kata istawa. Quran kata yad. Kita pita mah tangan. Mana ada siapa ulama dulu Arab cakap kata tangan? Tangan tak ada siapa terima. Kita yang terima tangan. Tangan ni kan kamu zewan ni. Ni tangan. Tak ada lain lah. Lepas tu dia mohon. Tuhan ada tangan tapi tangan tak semacam kita. Tangan tak sama kita. Tangan kambing tak sama dengan tangan kita. Tangan kucing sama dengan tangan kita tak? Tangan kucing tak sama dengan tangan kita. Tuhan ada tangan tak sama dengan kita. Dia duduk merepek. Dia kata kita merepek, tapi dia yang merepek. Tuhan ada yad sudah. Quran kata yad. Itu yang wajib beriman dengan ayat Quran tu lah. Ni wajib beriman dengan yad. Mana? Tuhan kata apa? Yadullah. Itu tangan. Dia pergi terima tangan. Tak ada ulama yang duk bagi yang membenarkan terjemah dengan terjemah. Sebab apa? Bahasa Arab ni di satu kalimat dia ada banyak makna. Satu kalimat tu. Kita sini kadang-kadang ada banyak makna. Arab lagi. Istawa ni macam-macam makna. Lala kita pilih bersila. Kemudian bersila pula. Tuhan bersila tapi tak macam kita. Dah laisa kamitslihi syai'. Dia pun kata bersila tak macam kita. Kalau tak bersila tak macam kita, bersila macam mana? Sebut pun bersila. Kalau bersila tak macam kita, jangan terjemah bersila. Kalau macam ni bersila. Kalau duduk macam ni, tak bagi bersila. Jadi kalau Tuhan tak duduk macam ni, jangan kata Tuhan bersila. Bersila tak macam dengan kita. Ni pok-pok ni hitam tak tahu apa ni. Lah ni macam-macam. Tunggulah 20 tahun, 30 tahun. Tak ada lah ni pun jadi dah. Tunggu lagi 20 tahun. Habis pakat tak ada, habis dah. Geng-geng kita, geng-geng municipal 20 pakat tak ada, habis dah. Tunggu nanti. Macam-macam. Dia kata kat Tuhan. Ni. Mustahil tapi dia kata harus. Mana? Pok-pok dia. Dia kata apa? Memang Tuhan ni memang dia tak bertempat. Tapi dia boleh menempatkan diri dah. Ini maknanya boleh. Boleh tu mana? Pada Tuhan mana boleh nak menempat? Tuhan ni dia bukan jisim. Dia nak bertempat macam mana? Tapi Tuhan boleh.
Tuhan boleh. Memang Tuhan memang tak duduk depan. Tapi Tuhan boleh duduk di posisi hadapan. Ni pok W. Makna apa? Berpihak ni mustahil. Tapi dia kata boleh. Makna apa? Mengharuskan yang mustahil. Mewajibkan yang mustahil. Mana? Tuhan wajib duduk di atas aras. Duduk di atas aras tu mustahil. Buat apa ustaz? Tuhan kata dia duduk. Mana Tuhan kata dia duduk? Ayat mana? Ar-Rahman alar arsy duduk. Ada Quran kata itu? Kiraat mana? Ar-Rahman alar arsy duduk. Kalau Quran kata macam tu tak apa. Ar-Rahman alar arsy duduk. Dah, alar arsy istawa. Istawa ni ada berpuluh-puluh makna. Lepas tu ulama bila sebut istawa, serah pada Allah. Mereka tak terjemah, tak ada apa-apa. No comment. Al-iman, wajib beriman dengan istawa. Wajib beriman. Istawa bukan wajib beriman dengan duduk. Siapa kata wajib beriman dengan duduk? Quran tak kata duduk pun. Hadis pun tak pernah kata duduk. Cungin malam ni tahun baru. Dah tinggal banyak bulan. Geram dah ni. Dia tengoklah apa dia tak kata kat Syekh Nurdin pun ni. Syekh Nurdin bodoh lah apa. Kena pergi mengaji lain. Macam-macam. Apa tak kata kat ustaz tu. Tak kira ustaz mana lah. Ni ustaz dia sebut ustaz. Tak, kalau ustaz mana dia betul tak kira. Saya tuan-tuan pun faham. Saya bukan jenis sembang je macam tu. Saya pukul rata. Tapi benar-benar. Duk suruh lah orang tu mengaji. Babak sepanjang dia betul tak betul. Takkan suruh dia. Tu yang saya cengih lah. Baik. Bila kita tak boleh nak beza, wajib akal, mustahil akal, harus akal, nanti kita akan kata apa? Yang wajib tu mustahil, yang mustahil tu wajib, yang mustahil tu harus. Mana? Mustahil Tuhan berarah. Mustahil Tuhan duduk di depan, duduk di atas. Tapi dia kata, boleh saja kalau Tuhan nak duduk di atas, kalau dia nak duduk atas. Nampak dia punya. Dia duduk faham tak? Mereka ni duduk faham Tuhan ni macam ni. Saya berapa kali sebut dah. Ni apa dia? Ni objek. Ni jisim. Jisim ni bolehlah kita kata atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau dah bukan jisim nak kata apa? Tak kena atas, bawah. Dia mesti syarat objek. Berapa kali saya sebut dah. Ni kalau dia objek. Dia sini. Kanan. Dia kiri. Dia depan. Dia belakang. Dia bawah. Dia atas. Lah ni hak ni tak ada. Dia atas bawah. Kiri kanan. Tu. Kiri kanan tu. Tu mana sat? Tu. Atas bawah. Mana saya nak kata bawah sebab apa? Dia bukan objek. Tuhan bukan objek. Tak faham lagi tak tahu. Dia duk faham Tuhan ni bertongkol macam Tok Pekong. Sekutip. Tok Pekong semua lah duk atas kursi. Duk kanan, duk kiri, duk bawah, atas. Tuhan ni bukan Tok Pekong. Dia bukan benda macam ni. Dia bukan besi, dia bukan tembaga, dia bukan objek. Dia bukan jisim. Dia tidak ada dimensi. Lebar, tinggi, panjang tak, dia tak ada. Dan dia tak berjuzuk. Dia bukan ada molekul. Dia tak ada atom kat diri dah. Jadi nak kata atas bawah lagi mana? Lepas tu dia kata apa? Tu saya duk ajak cara. Habis kata Tuhan atas budak bawah, habis Tuhan mana? Soalan Tuhan kalau ditanya dekat sesuatu yang bukan objek. Nak tanya bila dia objek, baru boleh hang tanya. Kalau dia duduk atas, dia duduk kat mana? Sebab objek, bila dia ada, mesti dia ada tempat. Tapi kalau objek tak ada, nak tanya tempat lah ke mana? Dia kata, habis tu atas pun nak, bawah pun nak, habis Tuhan kat mana? Okey, aku nak tanya hang. Tuhan lelaki ke perempuan? Lelaki pun tak. Perempuan pun tak. Habis tu kalau lelaki nak perempuan, habis tu perempuan tu, Tuhan tu siapa? Pondan. Dia pun kena ajak. Kalau dia tanya, habis Tuhan ni atas pun nak, bawah pun nak, kiri pun kanan, habis tu Tuhan macam mana? Okey, aku nak tanya, Tuhan lelaki ke perempuan? Lelaki tak? Tak lelaki. Perempuan? Bukan perempuan. Habis tu lelaki, habis Tuhan tu siapa? Tanya dia, cuba dia jawab tak? Soalan benda ni kena tanya dekat bukan Tuhan. Oh, kalau Tuhan atas duduk bawah, habis Tuhan duduk kat mana? Tuhan bukan jenis duduk. Dia bukan jenis duduk. Allahu Akbar. Kadang-kadang duduk tak faham tu. Lepas tu duduk kata apa? Kita duduk sembang pula siapa? Sesat. Sampai pok ni kata apa? Pok mereka sendiri.
Baru dia buat perkampungan. Buat perkampungan ada ustaz dia kata apa? Geng-geng Asy'ariyah, geng kita ni. Duk kata Tuhan ni, Tuhan tak atas tak bawah. Sebenarnya mereka kata apa? Mereka kata Tuhan tak ada. Mereka menganggap Tuhan tak ada. Tuhan tak ada lah. Dia tak atas pun tak bawah pun tak kiri pun tak kanan pun. Tuhan tak ada. Pok ni nak ajak kata Tuhan tak ada. Mereka punya fitnah. Punya fitnah. Dia aku ni nak kata. Ni kalau dia objek. Kalau dia objek. Kalau tak ada benda lain pun, dia tak boleh kata kiri kanan. Ni kalau objek. Okey ni. Tuan-tuan jangan tengok di kita lem. Tengok dia saya. Dia atas bawah kiri kanan. Tak tahu. Tuan-tuan tak boleh nak kata atas bawah. Tapi bila tuan-tuan tengok atas, dia bawah. Bila ada benda ni, bawah. Kanan. Kiri. Atas. Dalam. Luar. Luar ni, benda ni tak ada. Dia atas, dalam, kiri, kanan. Tak boleh kata kiri kanan, tak ada benda di kiri dah. Tak boleh kata dia kiri sebab tak ada kanan. Tak boleh kata dia bawah sebab tidak ada atas. Allah pada masa azali, wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Hadis Bukhari. Allah sekarang macam dulu. Maknanya, bukan. Kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah, tidak ada bersamanya yang lain. Azali ni, Allah bersendirian. Bersendirian ni apa dah? Apa pun tak ada. Macam saya lah ni, tak bersendirian. Tuan-tuan ada, tiang ada, kapet ada, pasir ada, semut ada, beg ada. Saya tak bersendirian. Tapi azali ni Allah bersendirian. Siapa pun tak ada keliling dah. Jadi nak kata Tuhan atas kanan kiri bawah. Tak boleh nak kata. Sebab dia satu-satu. Kalau Tok Guru senang kata Tuhan seorang-seorang dia. Ya. Kalau Tok Saleh senang lah. Di kita ni hak cerdik tak apa. Tuhan duduk ketika azali ketika Tuhan duduk seorang-seorang dia. Kita tak apa main orang ni. Tuhan orang. Fitnah tu. Tapi saya pun tak berani nak kata seorang-seorang Tuhan ketika Tuhan bersendirian. Kemudian ulama kata apa? Wa huwa al-an ala ma alikan. Pada masa azali, Allah ni tidak ada bersama yang lain. Maka ulama kata apa? Allah sekarang macam dulu. Mana apa? Wa huwa al-an, dia sekarang macam dulu. Kalau dulu dia tak terlibat, tak terbabit dengan mana-mana alam yang ada, yang dicipta. Sekarang macam tu juga. Sebab tu Allah ni, dia tak ada waktu siang. Dia tak ada waktu malam. Dia tak ada atas. Dia tak ada bawah. Dia tak ada kiri. Dia tak ada kanan. Kalau kata Tuhan duduk langit, Tuhan cipta ada langit. Kalau kata Tuhan duduk di arah, Tuhan cipta ada arah. Sebelum arah ada, Tuhan duduk mana? Dia kata apa? Tu nak tanya tak boleh. Sebab apa? Tuhan tak abang. Sebab Tuhan tak cerita dia duduk kat mana. Nak duduk juga Tuhan tu. Cuba nak dudukkan Tuhan. Sebelum arah ada, Tuhan duduk mana? Tu jangan tanya sebab Tuhan tak abang. Bila Tuhan tak abang, kita kena diam. Tak boleh pikap. Ayat dia bah. Kita, Tuhan tak duduk mana? Payah apa? Tu. Cengeng kan. Tak. Sebab apa nak cerita? Kenapa ulama sebut hukum akal? Sebab kita sendiri betul nak hukum. Sehingga popularnya apa? Kita duduk mengaji. Sehingga kucing tumbuh tanduk. Kucing tumbuh tanduk ni, itu contoh mustahil akal. Kalau tengok dalam bahasa Malaysia kita, kucing tumbuh tanduk ni, contoh mustahil akal. Tapi kucing tumbuh tanduk ni, mustahil apa? Mustahil adat kan mustahil akal? Nak tengok orang yang lama jawab. Kucing tumbuh tanduk ni, mustahil adat kan mustahil akal? Kalau mustahil akal, kucing tak boleh tumbuh tanduk. Tuhan tak boleh buat. Tu. Kucing tumbuh tanduk ni, mustahil adat kan mustahil akal? Mustahil adat. Adatnya kucing tak ada tanduk. Tapi akal boleh terima tak? Kucing ada tanduk? Boleh je. Tapi dia sampai satu tahap, akal nak fikir tak boleh. Tu. Akal ni dia bukan semua, dia cerdik belaka. Lepas itulah, dia akal ni dididik, diasuh. Dia seumpama harimau yang garang. Harimau yang garang. Tapi bila kita pagang dia, kita didik asuh dia, dia akan jadi jinak. Macam mana harimau sarkas tu. Itu akal. Dan tu Allah Ta'ala pun diguna dengan akal. Kadang-kadang, mana disebut dengan, contohnya apa dia? Orang kafir tak akan masuk syurga, sehinggalah unta masuk lubang jarum.
unta masuk lubang jarum, unta yang besar tu, lubang jarum yang kecil tu, tanpa meresap, boleh tak masuk tuan-tuan? Boleh. Boleh akal. Jangan semua akal. Akal tak boleh. Akal siapa boleh terima? Unta seketui tu, masuk dalam lubang jarum yang kecil tu. Tanpa meletup, tanpa pecah, tanpa meresap. Masuk macam tu. Boleh tak? Akal siapa kata boleh? Nak tengok. Siapa kata boleh? Tak ada akal. Tak ada akal pula dah. Tadi kata boleh akal. Tak ada akal pula. Sebab apa? Mana boleh? Lepas tu Allah kata apa? Orang kafir ni, mereka tak akan masuk syurga. Sehinggalah hatta yalijal jamalu pisamil khiyat. Orang kafir ni tak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk lubang jarum. Makna apa? Allah taklid dengan mustahil. Makna apa? Lepas tu ulama tafsir. Ai la yadkhulunal jannata abadan. Orang kafir ni tak akan masuk syurga selama-lamanya. Sebab apa? Sebab mustahil akal unta masuk dalam lubang jarum. Cuma akal boleh fikir lagi mana? Cuma akal ni dia boleh fikir lagi mana? Boleh masuk sekiranya Allah kecilkan unta lebih kecil daripada lubang jarum. Boleh tak Tuhan buat? Boleh. Ataupun Allah besarkan lubang jarum lebih besar pada unta. Boleh tak masuk? Boleh. Tapi unta yang besar tu masuk dalam lubang jarum, tak boleh sama sekali. Siapa kata akal saya kata boleh? Confirm dia tak ada akal. Tak ada akal pula. Dia kata nak kena mengaji hukum akal. Ni Imam Sanusi kata, wah, hukum akal disebut dulu. Annal hukmal akli 3. Baik. Awal tahun kita syarah sikit. Dah lama je. Lama dah. Setahun dah. Kita lepas dah. Baik. Dituntut kerana bahawa mukallaf. Dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi zat Allah. Dan barang yang harus. Dan barang yang mustahil. Dan tiada menghukumkan ia mukallaf atas suatu dengan bahawasanya suatu tu wajib. Dia kata suatu itu wajib. Padahal dia tak mengaji. Wajib tu apa dia? Atau harus. Atau mustahil. Melainkan hingga mengetahui ia mukallaf akan hakikat yang demikian itu. Mana? Hakikat wajib, harus dan mustahil. Sebab apa? Dia panggil kaedah. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Kita nak hukum sesuatu selepas kita kenal dah. Kita tak kenal, tiba-tiba hukum. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Kita menghukum ke atas sesuatu cabang daripada kita tahu. Maknanya kita kan nak hukum, mestilah kita tahu dulu. Jadi hukum itu cabang daripada tahu. Maknanya kalau hang tak tahu, hang tak dihukum. Jadi kita nak kata apa? Sifat Allah ni wajib. Kita nak kata apa? Tuhan ada tangan tu mustahil. Tuhan mencipta alam ni harus. Kita kena tahu dulu wajib tu apa dia. Pertama kena kenal Tuhan. Kemudian kena tahu hukum wajib. Dan kena tahu mustahil tu apa dia. Dan kena tahu harus tu apa dia. Ni yang terbaru ni hak saya cerita ni apa dia. Tuhan boleh menempatkan dirinya. Tu. Ni hak yang paling baru. Pok W hukum. Ini orang panggil menempatkan. Tuhan ni dia menempatkan itu mustahil. Lalu dia kata apa? Tuhan boleh. Boleh ni apa dia? Mengharuskan. Jadi benda mustahil, pergi kata harus. Ni orang panggil ni. Kalau kita tahu Tuhan ni dia bukan objek jisim, kita takkan kata apa-apa. Takkan pula Tuhan boleh menempatkan ni. Macam mana dia nak mengobjek sedangkan dia bukan objek? Mustahil Tuhan objek. Objek ni lah untuk uduk kata jisim, jirim. Itulah objek jisim. Dia jisim ni dia mesti ada 3 dimensi. Dia mesti ada Arab panggil tul panjang, dia ada unsur panjang dan dia ada umuk tebal, dia ada urut lebar. dia ada dimensi panjang, dimensi tebal dan dimensi lebar. Itu dia panggil jisim. Tapi di si ahli sunnah mutakalimin nak nama jisim tak mesti syarat ada 3 ni. Dia tul saja pun macam tali. Tali tu dia panggil tul. Dia tak panggil lebar. Tali. Maka dah itu dah panggil jisim lah di si mutakalimin. Lebar macam papan skeping tu. Tu. Lebar saja, tebal tak ada. Pelasapa dia bukan jisim lagi bila apa? Definisi jisim dia ada mesti 3 dimensi. Tapi ahli sunnah papan skeping lebar tu tak tebal,
Itu pun jisim dah. Tu. Kalau hak tebal lagi lah. Tu, tebal macam kayu setongkoi tu. Tuhan bukan macam kayu setongkoi. Dia duduk faham Tuhan. Kalau tak duduk atas, duduk kat mana? Dia duduk faham Tuhan setongkoi. Tuhan dia bukan tongkoi. Lepas tu, Tok U terima duduk apa? Jisim Tok U terima apa? Tuhan ni tak bertokor. Kalau pergi bertani. Tuhan ni bukan bangsa bertokor. Bertokor ni bertongkoi lah. Ni bertongkoi ni. Bertongkoi. Tongkoi bukan tongkoi kayu. Itu tak berketul. Dia ada dimensi. Dia ada lebar, panjang, tebal. Ataupun salah satu. Itu Tok U kata apa? Tuhan ni tak bertokor. Tuhan ni bukan bangsa bertokor. Tokor ni tongkoi. Kita Kelang Lama tongkoi. Tapi orang peratan ni tokor. Tuhan bukan bertokor. Tokor ni bukan berketua jisim. Bila dia tak jisim, kita tak terbayang lah. Ni macam ni. Okey, tak ada. Kita tak terbayang dia atas, bawah, kiri, kanan, besar, kecil. Kalau dia bertongkai, dia mesti tak besar, kecil. Tak lebar, panjang. Tak atas, bawah. Ni kalau nak kata besar, macam mana? Tu yang pok ni kata apa? Pok Asy'ariyah ni duduk mengaji apa? Tuhan tak ada. Dah kata, ni tak ada. Tuhan tak ada. Kita bukan kata Tuhan tak ada. Tuhan dia bukan jenis macam kita. Laisa kami lihi syai'. Tuhan tak macam sesuatu. Habis. Syahdan. Syahdan daripada syahidah. Perhati dengar. Ketahui olehmu. Hai yang diberi Allah taufik. Bahawa mengetahui hukum akli yang tiga ini. Dan mengulang-ulangkan dia akan hukum akli ini. Wajib, mustahil. Ni saya mula mudah dulu. Saya tak mau bagi tuan-tuan payah lagi. Makna saya sebutlah wajib, mustahil. Sebenarnya hukum akal bukan wajib saja, tapi bagi tuan-tuan terima dulu. Duk mengaji wajib, mustahil, harui, mustahil, wajib, mustahil, harui, wajib. Duk ulang-ulang. Ketahui olehmu, hai yang diberi Allah taufik. Taufik ini kekuatan di dalam membuat taat. Bahawa mengetahui hukum akli yang tiga ini dan mengulang-ulangkan dia akan hukum akal. Ulang-ulang ni duk mengkaji dan duk mengaji menunjukkan bagi hati. Kita tahu hukum akal dan mengulang-ulangkan mengaji hukum akal ni, dia menunjukkan bagi hati. Tetapi ini bahkan mengulang-ulangkan dia mengaji hukum akal itu dengan satu-satu. Mengaji satu-satu dan contoh bagian-bagian. Misalnya, hingga tetap hati. Tetap hati ni, hingga tetap ia dalam hati. Apa maksud? Faham betul-betul dah. Tetap dalam hati ni maknanya apa? Kalau orang tanya, boleh jawab. Dan dia boleh spontan, boleh jawab. Hukum akal ni. Itu makna tetap. Hati ni, tetap ia pada hati. Pada mengetahui dia, pada mengetahui hukum akal. Lepas tu, iza taqarrara tahaqqaqa. Lepas tu, kita, buat apa kita dah rajin ulang hukum akal. Tuan-tuan mungkin, tak tahu kalau masjid ni ramai ustaz duk mengajak tu, tuan-tuan dengar banyak kali ya. Kalau saya seorang, mungkin tuan-tuan dengar 9 sekali. Tapi kalau tuan-tuan duk mengaji pondok, duk mengaji mana-mana, universiti pun. Duk mengaji di luar negara, di masjid-masjid, duk mengaji akidah, tuan-tuan akan dengar. Benda yang selalu, wajib, mustahil, harus, wajib, mustahil, harus, wajib. Sebab apa diulang-ulang? Sebab ulama ulang-ulang supaya dia jadi tetap dah hati. Iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila berulang-ulang, dia akan jadi kemah. Kejap. Tu. Sebab tu kadang-kadang kita sampai jadi cemui. Tu. Jadi cemui. Tapi tuan-tuan tak ada cemui. Kalau sebulan sekali tak ada cemui. Kami ni hari-hari. Masa duduk mengaji pondok, hari-hari tu ulang. Rupanya dia duduk ulang-ulang ni, barulah ingat elok. Tidak payah. Tambah 9 sekali lagi. Main nak kena cerita balik. Padahal saya cerita dah sebelum ni. Tetap dah hati.
Kerana jangan berkehendak kepada fikir. Jangan berkehendak kepada fikir. Saya mengaji tu kata oleh, bukan kepada oleh. Tak berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya, makna hukum akal. Kepada payah dan lelah yang demikian itu mengetahui hukum akal. Makna apa? Bila dah lama-lama kita duk mengaji hukum akal ni, sehingga jadi tetap dalam hati, dan kita tak perlu berfikir dan bicara pada oh ni apa dia? Mengikut. Kerana jangan berkehendak kepada fikir dan bicara pada mengikut maknanya, makna hukum akal. Makna hukum akal mana? Makna hukum akal yang 3. Kepada payah. Mengikut makna hukum akal kepada yang payah dan lelah. Yang demikian itu makna hukum akal. Jadi sehingga kita dengar ni dia jadi tak payah. Artinya, tak faham lagi. Mengenal yang tersebut itu, mengenal hukum akal, daripada barang yang ia wajib atas tiap-tiap orang yang berakal, yang berkehendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala dan segala nabinya yang mursal alaihimus salatu wassalam. Itu. Ini dia nak tafsirkan hukum akal yang 3. Artinya mengenal yang tersebut, iaitulah mengenal daripada barang yang ia wajib atas orang yang berakal, yang berkehendak akan kemenangan. Dia begini. Tuhan wajib bersifat dengan sifat 20. Kita wajib mengiktikad Tuhan bersifat dengan sifat-sifat salah satu 20 tu lah. Sifat Tuhan banyak. Okey. Kita wajib mengetahui bahawa Tuhan ni wajib bersifat dengan sifat-sifat kamalat. Kita wajib mengetahui tu wajib syarak. Makna kalau kita tak tahu, kita berdosa. Ni hak tak tahu berdosa ni. Bahawa kita wajib mengetahui, tu wajib syarak. Bahawa Allah wajib bersifat dengan sifat 20. Wajib sifat-sifat 20 tu bukan wajib syarak. Itu wajib akal. Faham? Itu wajib akal. Baru kita kena tahu apa yang wajib atas kita. Kita kena tahu pada mula-mula. Dan mengenai hukum akal ni, ialah bagi orang yang berkehendak kemenangan dengan mengenal Allah, ialah mestilah dengan hukum akal. Sebab kita nak hukum wajib, mestilah dengan penilaian akal. Dan nak hukum mustahil dengan penilaian akal. Dan nak hukum harus dengan penilaian akal juga. Bukan dengan syarak, dengan akal. Sebab tu yang berkait dengan Tuhan ni, dia berkait dengan akal. Sebab tu Allah banyak suruh kita menggunakan akal. Allah banyak dalam Quran menyuruh kita ni menggunakan akal untuk mengenal dia. Kita berhenti dekat tu. Sebab itulah kata Imam Haramain dan beberapa ulama bahawa mengenal bahagi hukum akal yang 3 itu, iaitulah akal. Jadi mengenal hukum akal itu, itulah diri berakal. Itu takat tu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat manfaat pada kita, dapat pengetahuan dan jadi asbab teguhnya iman kita pada Allah SWT. Dan maaf kalau terkasar bahasa. InsyaAllah umur panjang kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
اللهم افتح علينا فتوح العالم بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موكن وشكر صابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.